Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad على آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulakan siri pengajian kitab Al-Iqna'. Itulah kitab fiqh di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi dia adalah sebuah kitab yang terkenal dan dibaca di sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah menengah, bahkan menjadi muqarrar yang ditetapkan di STAM. Dan kitab ini banyak dipelajari di dalam negara kita. Jadi kitab Al-Iqna' ini kitabnya, iaitu Al-Iqna'u fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Baik. Jadi kitab ini dia ada beberapa cetakan, beberapa cetakan yang masyhur, iaitulah cetakan yang murah sedikit. Itu pun ada tulisan yang kecil. Kemudian ada cetakan yang baru, seperti ini, cetakan yang moden dengan tulisan yang lebih besar. Kadang-kadang ada warna di dalamnya membezakan di antara matan dan juga syarah. Jadi kitab Al-Iqna'. Jadi nama dia kitab Al-Iqna'u fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Al-Iqna'u makna dia ialah yang mencukupkan. Kalau kita maknanya yang mencukupkan. Yang mencukupkan ni maknanya lebih daripada cukup. Iqna' maknanya yang memuaskan hati. Qana'ah itu cukup. Al-Iqna' itu mencukupkan seseorang, mencukupkan seseorang sampai dia rasa cukup. Jadi kita beri pada dia sehinggalah dia rasa berpada. Ada juga kitab yang namanya kifayah, biasanya dengan kifayah, seperti kifayatul akhyar. Kifayah maknanya memadai, memadai. Jadi ini al-iqna'u maknanya lebih daripada memadai lah. Itu menyebabkan kita dapat memuaskan hati kita. Jadi yang dikehendaki di sini al-iqna'u maknanya yang menyebabkan kita akan puas hati. Kita berpuas hati di dalam masalah apa? Fi halli, di dalam halli, di dalam menghuraikan. Menghurai. Halli maknanya hurai ataupun merungkai. Kita kata rungkai, benda yang berselirak itu, maka kita rungkai dia. Rungkai itu dipanggil halli, menyelesaikan ataupun menghuraikan. Menghuraikan. Kalau kita baca hilli, itu maknanya menghalalkan. Jadi itu dalam bahasa Arab ini kadang-kadang ada yang perubahan baris yang menyebabkan berlaku pertukaran makna. Jadi kalau kita tersilap baca, maka makna pun bertukar. Ini contohnya, sebahagiannya. Ada juga yang tak bertukar makna pun ada juga. Ini contoh. Halli makna menyelesaikan. Hilli itu maknanya menghalalkan. Itu ada ahlul halli, ahlul halli wal aqdi. Itu orang-orang yang menyelesaikan masalah yang kusut, yang memutuskan keputusan. Itu seperti ahli syura' lah dipanggil ahlul halli wal aqdi. Tapi bukan kita baca ahlul hilli. Kalau baca ahlul hilli maknanya majlis ataupun ahli yang yang menghalalkan, tak boleh gitu. Ahlul halli maknanya yang menyelesaikan masalah-masalah besar. Itu maknanya. Jadi di sini halli maknanya menghurai. Maknanya halli itu menghurai. Hurai apa? Al-fadhi Abi Syuja'. Al-faz. Makna al-faz daripada lafzun, lafaz. Lafaz.
kurang lafaz ni makna umum lah ya. Kita kata perkataan-perkataan. Perbahasan detail dia ada lagi dalam ilmu bahasa. Tapi tak apalah kita kata itu perkataan-perkataan. Yang maksudkan di sini lafaz-lafaz iaitu perkataan-perkataan di dalam matan. Makna di dalam matan. Itu lafaz iaitu ini adalah suatu penerangan yang memuaskan hati. Suatu syarah yang memuaskan hati di dalam menghuraikan matan Abi Syuja. Begitu. Jadi matan Abi Syuja. Apa itu matan? Jadi ini dipanggil syarah. Nama kitab ini syarah pun. Nama kitab. Al-Iqna'u dia adalah merupakan syarah. Syarah kepada kitab mana? Syarah kepada matan. Apa makna matan? Jadi matan ini maknanya ialah ringkasan. Asalnya ringkasan dan diringkaskan lagi. Ringkasan ataupun nota padat. Kita panggil, pada hari ini kita panggil nota padat. Jadi fiqh ini luas. Luas. Ada dalilnya daripada Al-Quran, As-Sunnah dan juga ada dalilnya daripada dalil-dalil pecahan daripada Al-Quran dan Sunnah itu. Kebanyak dalil-dalil itu disebut dalam ilmu usul fiqh. Jadi luaslah. Untuk membolehkan kita sembahyang, maka sembahyang itu solat. Kita kena tahu dia itu wajibkah sembahyang itu, apa yang wajib, apa yang sunat. Kemudian apabila sembahyang itu apakah rukunnya? Rukun dia apa dia? Apakah syaratnya? Apakah perkara yang membatalkannya? Apakah keuzuran-keuzuran yang boleh dipertimbangkan dan seumpamanya lagi. Itu pembahasannya panjang beserta dengan dalil-dalil. Oleh kerana itu berkesukaran kepada seseorang itu untuk memahami keseluruhan proses sembahyang itu berdasarkan kepada dalil yang disebutkan tadi. Maka bila dia nak sembahyang, bagi orang yang baru belajar sembahyang sudah pun masuk waktu, maka dikumpulkan bahagian sembahyang itu nak bagi nampak gambaran. Bagi memudahkan kita terangkan dia, maka disebutkan ini makna sembahyang, ini syarat dia, ini rukun dia, ini perkara yang membatalkan dia, dan sebab disebut itu. Jadi disebut yang isi-isinya saja, disebut nota-nota pentingnya saja. Itu dipanggil matan. Itu dipanggil matan, ringkasan dalam bentuk matan. Jadi fiqh itu berbila luas perbahasannya dibuat oleh para ulama dengan ringkas. Itu dipanggil mukhtasar. Mukhtasar maknanya ringkas. Kalau keseluruhannya maka boleh dilihat di dalam kitab-kitab perbahasan yang detail. Itu dipanggil mutawwalat. Mutawwalat itu kitab-kitab yang besar. Kemudian kitab yang besar itu ramai juga yang tidak mampu untuk menamatkannya. Kerana perbahasan satu masalah, perbahasannya panjang sangat. Jadi untuk dapatkan gambaran keseluruhan itu, maka setengah ulama buat mukhtasarat, mukhtasar, iaitu ringkasan. Kemudian ringkasan itu pada orang zaman dahulu dah okey, tapi pada orang zaman kemudian yang lemah semangatnya ini rasa masih tebal sangat, banyak sangat, maka diringkaskan lagi, itu dipanggil sebagai mukhtasarat, ini dipanggil matan yang lebih kecil. Matan yang lebih kecil. Maka dibuatlah matan-matan di dalam fiqh. Matan ini maknanya ada satu ilmu yang luas. Kemudian banyak cabang-cabangnya, kemudian dikompaktkan, dipadatkan dia menjadi satu nota yang menyebut ciri-ciri utama sahaja. Dan itu kita dapat gambaran keseluruhan fiqh itu dalam kitab yang kecil saja. Jadi untuk memudahkan kita membuat peta minda, memudahkan kita untuk membuat peta minda itu matan. Jadi matan di dalam mazhab dalam mazhab fiqh ini banyak matan. Dalam ilmu-ilmu Islam ni banyak matan. Ada matan qiraat pun ada,
matan ilmu hadis pun ada, ya, matan ilmu fiqh. Ini kita dalam matan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni dia mengikut mazhab-mazhab lah, ya. Okey. Jadi ini matan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi banyak matan dalam mazhab Asy-Syafi'i pun banyak matan. Ini antara matan yang terkenal, itulah matan Abi Syuja'. Ada lagi matan Minhajut Talibin, ini yang terkenal juga. Al-Imam An-Nawawi, ini panjang. Panjang. Kemudian ada lagi matan-matan lain seperti Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, ya, dan ada lagi matan-matan yang lain dalam mazhab Syafi'i, termasuklah Zubat Ibn Ruslan, itu dalam bentuk syair. Okey. Jadi matan Abi Syuja' ini yang pendek sekali, pendek sekali. Matan ini kadang-kadang dipanggil juga dengan nama lain. Antaranya dipanggil dia Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar. Ghayah maknanya yang sangat-sangat. Ikhtisar yang sangat-sangat pendek. Pendek sekali. Yang sangat-sangat pendek. Kadang-kadang dipakai juga dengan nama At-Taqrib. Matan ini dipanggil juga matan At-Taqrib. At-Taqrib ialah yang mendekatkan. Mendekat apa dia? Mendekat kepada menguasai, ya, menguasai fiqh. Ini memudahkan. At-Taqrib di situ ialah mendekatkan fikiran untuk memudahkan kita memahami keseluruhan fiqh. Itu makna At-Taqrib. Jadi ada setengah para ulama yang menggunakan matan At-Taqrib. Guna sebagai matan At-Taqrib. Antaranya ialah apa namanya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, memberi nama kitab dia. Ini kitab syarah pada matan ini juga, dipanggil sebagai Fathul Qaribil Mujib. Fathul Qaribi Al-Mujib. Fathul Qaribi Al-Mujib. Lil kitabi al-musamma bit-taqrib, ya. Apa nama Fathul Qarib Al-Mujib, itu dipanggil dia Fathul Qarib Al-Mujib, iaitu suatu syarah, syarhu al-kitab al-musamma bit-taqrib, satu syarah kepada suatu kitab yang dinamakan dengan taqrib. Taqrib itu merujuk pada matan Abi Syuja'. Begitu juga dengan kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar في حل ألفاظ غاية الاختصار. غاية الاختصار. كفاية الأخيار. Ini kitab Kifayatul Akhyar. Ini pun syarah juga kepada matan ini. Yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Imam Taqiyuddin. Abu Bakar. Abu Bakar Al-Husaini Al-Hisni. Abu Bakar ibnu Al-Husain Al-Hisni Ad-Dimashqi. Itu digunakan dia sebagai Ghayatul Ikhtisar. Dia menggunakan matan ini dengan nama Ghayatul Ikhtisar. Yang digunakan oleh Syekh Asy-Syirbini ini dalam kitab kita ini, maka dipakai apa? Dipakai Al-Fazi Abi Syuja', pakai matan Abi Syuja', menyebut nama pengarang. Di mana-mana pun itu ada 3 nama dia yang masyhur kepada matan ini. Dan itu menunjukkan keberkatannya, sehinggalah pada zaman ini ramai lagi orang yang belajar fiqh mazhab Syafi'i menggunakan matan ini dan menggunakan syarah-syarah yang disebutkan tadi. Itu matan dari segi ilmu-ilmu Islam, itulah makna matan. Kalau dalam ilmu hadis, ya, matan itu maknanya ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan. Kemudian dia ada matan dan dia ada sanad. Sanad itu rantaian. Itu bukan matan dalam ilmu hadis ni. Ini matan dalam ilmu-ilmu yang lain, iaitu dengan makna dia adalah merupakan nota padat. Adapun matan hadis Nabi itu bukan nota padat, itu nas, itu nas dia. Itu nas. Baik. Kemudian itu dia punya metodologi penulisan, ya, pada ketika itulah, pada ketika dahulu dia ada matan, dia ada apa nama ni, dia ada mutawwalat, kemudian dia ada mukhtasarat, kemudian dia ada matan, ya. Dan apabila matan itu hendak bila dah jadi pendek sangat, menyebabkan orang kadang-kadang keliru apa makna dia.
kadang-kadang membawa beberapa makna yang banyak. Untuk menyelesaikan itu maka perlu pada syarah. Disyarahkan semula. Disyarahkan mengikut matan tadi, nota tadi disyarahkan, iaitu dihuraikan. Itu dipanggil syarah. Jadi biasanya yang tuan yang menulis matan apabila ada syarah, maka dipanggil dia sebagai musannif. Musannifun. Musannif maknanya penulis pada matan. Kemudian orang yang mensyarahkan itu dipanggil dia sebagai syarih. Itu orang yang mensyarahkan. Kemudian pada ketika mensyarahkan matan tadi, ada lagi beberapa kekeliruan yang mungkin timbul kepada pelajar-pelajar yang kurang kurang faham lagi pada syarah tadi. Maka ada lagi para ulama yang meletakkan hasyiah. Hasyiah. Hasyiah itu maknanya dia bukan syarah keseluruhan, tetapi beberapa masalah di dalam syarah itu dipetik beberapa kita tinggal nota, kita dalam nota nota itu ditulis di tepi, itu dipanggil hasyiah. Orang yang membuat hasyiah itu dipanggil muhasyi. Muhasyi. Biasanya dalam kitab ni kalau yang ada hasyiah tadi dalam kitab ni, kitab kita sangat cahaya. Biasanya dia akan ada di tepi tak boleh nampak. Okey. Jadi ini ada kitab ni, kemudian dia ada satu lagi di tepi ni, tepi tempat kosong ni. Biasanya hasyiah duduk di sini. Ada juga yang hasyiah diletakkan di bawah, itu cara susunan dia lah. Cara susunan. Biasanya kalau dalam kitab ni yang matan ini, yang syarah ni macam kitab kita ni. Matan duduk di atas. Ini atas. Kemudian ada syarah di bawah. Dalam kitab yang lama lagi, tak ada bawah atas begitu. Maka dibuat kurungan. Matan dalam kurungan, syarah selepas kurungan. Kemudian hasyiah itu di tepi. Jadi itulah cara mengkhidmat, dipanggil berkhidmat kepada matan tadi. Kerana matan dia hafal, tapi macam mana cara nak terangkan dia? Cara nak terangkan dia menggunakan syarah. Syarah itu menerangkan apa dalilnya, apa hadisnya, apa semua sekali terangkan di dalam syarah mengikut kehendak syarah tadilah. Penerangan keseluruhan boleh, sebahagiannya dipendekkan boleh, itu mengikut kitab syarah masing-masing. Kemudian ada pula yang berkhidmat kepada syarah itu dipanggil hasyiah. Hasyiah ketika gurunya mengajar syarah itu, maka ada beberapa yang tidak dicatatkan dalam syarah, diterangkan oleh anak-anak murid. Ataupun guru-guru setelah beratus tahun dah, ada anak murid yang lain yang buat tambahan seperti itu, maka dia tidak menambah di dalam syarah tadi, tapi membuat nota sisi. Nota di sisi itu dipanggil hasyiah. Dan inilah yang kita akan baca, itulah kitab matan Abi Syuja'. Baik. Jadi apabila kita membaca kitab ini, kita akan menemui beberapa tokoh lah. Beberapa tokoh. Maka tentulah tokoh yang besar sekali ialah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang ni akan ada di dalam kitab penerangan tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita akan baca di sana. Tentang pengarang kepada matan, iaitu Asy-Syaikh Abu Syuja'. Itulah dia adalah Al-Imam Syihabuddin wal Millah, Syihabuddin Ahmad Ibnu Al-Husain Ibnu Ahmad Al-Asfahani. Seorang ulama yang besar. Dikatakan, diterangkan oleh Al-Imam Al-Bajuri, menyatakan bahawa beliau adalah seorang alim yang besar. Kemudian dilantik menjadi qadhi dan mempunyai harta kekayaan yang banyak. Tapi harta kekayaannya banyak didermakan, disedekahkan kepada orang ramai secara rahsia. Rahsia ini kelebihan. Sampai suatu masa dia pun hendak menumpukan kepada urusan akhiratnya. Maka selepas itu dia meletakkan jawatan daripada menjadi sebagai menteri tadi. Maka dia pergi ke Madinah Al-Munawwarah dan berkhidmat di sana dengan menyapu masjid, menyalakan lampu. Dia buat khidmat begitu. Zaman dulu dia lampu ni bukan pakai picit suis saja. Lampu itu
Ada orang yang bawa api, kemudian dicucuk satu demi satu, semuanya sampai jadi terang lah. Begitu juga kalau kurang minyak, kena tambah minyak. Jadi itu satu perkhidmatan. Dan dikatakan anggota tubuh badannya walaupun umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut Al-Bajuri umurnya sampai 160 tahun. Tapi semua anggota tubuh badannya elok lagi. Itu kerana dia menjaga anggotanya daripada melakukan perkara yang haram. Itulah syekh kita akhirnya dia wafat di Madinah Al-Munawwarah dan dikebumikan di Baqi' di Madinah Al-Munawwarah rahimahullah taala, iaitu Syekh Abi Syuja. Mengikut Al-Bajuri dia wafat, Al-Bajuri rahimahullah taala dia wafat Syekh Abi Syuja ini pada tahun 488 Hijriyah. Walaupun begitu, ya, para ulama dalam menentukan tarikh lahir dan juga tarikh wafatnya ada khilaf, ada berlaku perselisihan. Bilakah sebenarnya tarikh wafat? Ada yang menyatakan seperti 488 itu, yang menyatakan lebih kurang 430 lebih. Ada juga yang menyatakan 500, tahun 500 lebih, 500 Hijrah yang lebih. Jadi itulah lebih kurang mengenai tuan matan kita ini, iaitu Syekh Abi Syuja. Kemudian yang pensyarah kita pula, syarih, itulah Syekh Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib. Jadi itu gelarannya Syamsuddin. Biasanya orang yang bernama Muhammad maka diberi gelarannya Syamsuddin, matahari agama. Orang yang namanya Ahmad diberi gelaran Syihabuddin, seperti tadi bernama Syihabuddin Ahmad ibnu Al-Husain ibnu Ahmad. Ahmad ibnu Al-Husain ibni Ahmad. Abi Syuja' Al-Asfahani. Itu dipanggil dia Syihabuddin. Syihab ni maknanya bintang, bintang ataupun planet, bintang. Syihab ataupun komet, boleh makna begitulah. Jadi Syihabuddin maknanya yang bercahaya juga, bercahaya, menerangi. Sama juga Syamsun, iaitu yang menerangi. Itu dari segi bahasa. Syamsuddin yang menerangi. Syihabuddin itu pun makna yang menerangi. Sama seperti matahari. Setengah kata Syihabuddin maknanya seperti komet tadi, iaitu membakar. Membakar apa? Membakar kebatilan. Membakar kebatilan, maka dia menghapuskan kebatilan dengan kemunculan, iaitu sebahagian pada makna pada bahasa. Jadi Syekh Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad Syirbini dilahirkan di satu kampung di Syirbin, iaitu di Mesir. Dan beliau belajar di Al-Azhar. Belajar di Al-Azhar, dididik oleh ulama-ulama di sana. Kemudian beliau mengajar juga di Al-Azhar. Kemudian dia balik ke kampung. Di sana ada masjid Syamsuddin Asy-Syirbini. Dinamakan sempurna nama beliau lah, Syirbini. Jadi belajar dengan daripada guru-guru yang besar dan hebat. Antaranya ialah Jalal Al-Mahalli, daripada Imam Mahalli belajar juga. Dia belajar dengan Syekh Ahmad Al-Burullusi. Syekh Ahmad Al-Burullusi, yang terkenal dengan nama Umairah. Kita ada satu kitab iaitu Hasyiat Qalyubi wa Umairah. Imam Umairah. Itu nama dia Syekh Ahmad Al-Burullusi. Burullus pun di Mesir juga, suatu bandar nelayan, bandar nelayan, Burullus. Jadi Syekh Ahmad Al-Burullusi. Dan dia adalah salah seorang daripada anak murid pada Syekh Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi
Syekh Zakaria Al-Ansari ada 3 anak murid dia yang terkenal ini. Termasuklah ini Syekh Syirbini Al-Khatib. Termasuk juga ialah Ar-Ramli. Termasuk juga ialah Ibn Hajar Al-Haytami, ini gurunya sama. Itu pun Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu pun umurnya panjang. Umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya ada 3 anak murid ini ada membuat syarah kepada matan Minhaj At-Talibin Al-Imam An-Nawawi. Masing-masing ada. Termasuklah Syekh Asy-Syirbini pun membuat kitab syarah kepada Minhaj At-Talibin itu dengan nama Mughni Al-Muhtaj. Kitab Mughni Al-Muhtaj. Orang lain buat Nihayatul Muhtaj dan juga Nihayatul Muhtaj, satu lagi Tuhfatul Muhtaj. Semua muhtaj semua sekali. Ini anak murid pada Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi dia adalah seorang yang sangat mendalam, ilmunya sangat mendalam, diakui orang. Dari segi bahasa Arabnya, dari segi ilmu tafsirnya, dari segi ilmu hadisnya, ya, bahkan dari segi ilmu bahasa Arab seperti masuk ilmu syairnya, dia ada kitab-kitab yang mensyarahkan Qatrin Nada dan seumpama itu Syekh Asy-Syirbini rahimahullah taala, dan dia bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi dia pun ada mengarang satu kitab tafsir, satu kitab tafsir yang terkenal, itulah tafsir terkenal dengan nama Tafsir Asy-Syirbini. Tafsir Asy-Syirbini namanya. Tafsir namanya As-Sirajul Munir. Nama kitab tafsir dia As-Sirajul Munir fi al-i'anati ala fahmi ba'di ma'ani kalami Rabbina al-Latif al-Khabir. Itu makna, itu kitab tafsir. Jadi kitab tafsir dia, Tafsir Asy-Syirbini ni sekarang ni dah ada kitab cetakan moden yang 4 jilid, 4 jilid. Dan Al-Dhahabi yang menulis kitab At-Tafsir wal Mufassirin, At-Tafsir wal Mufassirun, dia menyatakan ini adalah kitab tafsir yang bagus. Dari kitab tafsir yang bagus, dia penulisnya tidak membawa hadis-hadis yang dhaif dan menghuraikan ilmu tafsir mengikut kaedah-kaedah tafsir, dan dia adalah kitab yang ada maklumat-maklumat yang yang unik berbanding dengan tafsir-tafsir yang lain. Itu adalah merupakan Syekh Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullah ta'ala. Kadang-kadang kita panggil dia Al-Khatib Asy-Syirbini. Ada yang panggil juga Asy-Syirbini Al-Khatib. Asy-Syirbini Al-Khatib. Nama dia ialah Muhammad. Nama dia adalah Muhammad. Jadi itulah secara lebih kurang tentang kitab yang kita akan bacakan itu, iaitu kitab Al-Iqna'. Jadi kitab itu kita kata ada beberapa cetakan yang murah pun ada, cetakan yang agak mahal sikit pun ada. Ada juga cetakan internet. Apapun, yang penting kita ada cetakan fizikal untuk memudahkan kita menanda dan membuat nota-nota yang tertentu. Jadi sekadar itu saja untuk pada kali ini, insya-Allah pada ini mukaddimah kepada bacaan kitab ini. Kita akan mulakan baca di Bajah Al-Kitab itu. Kita akan mulakan baca dia punya khutbah kitab, insya-Allah pada pelajaran yang seterusnya, sekiranya diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.